Sehari semalam. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Mansur bin Al-Mu'tamir telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim At-Taimi dengan isnadnya. Qala fihi, di dalamnya perawi berkata, yakni Khuzaimah, walau istazadnahu lazadana, sekiranya kami meminta tambahan lagi, nescaya baginda menambahkan lagi, yakni bilangan hari itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubay bin Imarah. Yahya bin Ayyub berkata, wa kana, dia yakni Ubay bin Imarah itu, perawi hadis ini, telah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap kepada dua kiblat. Bahwasanya dia berkata, yakni Ubay bin Imarah, wahai Rasulullah, bolehkah saya menyapu khuf? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh. Ya. Qala, dia berkata, yauman, satu hari. Jadi boleh saya sapu untuk satu hari atau selama satu hari? Qala, kata perawi lagi, wa yaumain, lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bolehlah, dia kata lagi 2 hari, yang selama 2 hari. Qala, kata perawi lagi, ini Ubay bin Imarah, 3 hari. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh, wa ma syi'ta, selama mana engkau mahu, boleh. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Ibnu Abi Maryam Al-Misri telah meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Ayyub, daripada Abdurrahman bin Razin, daripada Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad, daripada Ubadah bin Nusay, daripada Ubay bin Imarah. Qala fihi, dalam riwayat ini perawi berkata, hatta balagha sab'an, sehingga sampai, yakni Ibnu Abi Maryam berkata, sehingga sampai 7 kali ataupun 7 hari, dia kata, sehingga sampai 7 hari ataupun 7 malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh, wa ma badalak, selama mana engkau mahu, selama mana engkau nak. Wa qad ikhtulifa fi isnadihi, sesungguhnya ulama telah berselisih pendapat tentang isnad hadis ini, dan isnad hadis ini tidak kuat. Ibnu Abi Maryam dan Yahya bin Ishaq As-Sailahi ini telah meriwayatkannya daripada Yahya bin Ayyub, dan telah diperselisihkan tentang isnadnya, yakni ulama berselisih pendapat tentang isnadnya. Babul mashi 'alal jawrabain, bab menyapu 2 stokin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwudu dan menyapu 2 stokin bersama dengan 2 seliparnya. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Abdurrahman bin Mahdi tidak menceritakan ataupun mengemukakan hadis ini, tidak mahu mengemukakan hadis inilah, kerana yang ma'ruf, yang maklum daripada Mughirah bin Syu'bah ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu 2 khuf, yang 2 khuf baginda. Hadis ini juga telah diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah menyapu 2 stokin. Walaysa bil muttasil, tapi isnad hadis ini tidak muttasil dan ia juga tidak kuat. Bagaimanapun Ali bin Abi Talib, Abu Mas'ud, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, Amr bin Huraith telah menyapu stokin, telah menyapu 2 stokin mereka, yakni ketika mengambil air sembahyang lah.
Perkara ini juga ada diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas yang disapu stokin. Bab dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada dengan sanadnya daripada Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwudu dan baginda menyapu dua seliparnya dan dua kakinya. Wa qala Abbad berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu kolam, ke kolam satu kaum, yakni midha'ah, tempat orang mengambil wuduk. Walam yazkur Musaddad al-midha'ah wal kizamah. Musaddad dalam riwayatnya tidak ada menyebutkan midha'ah dan kizamah itu. Kemudian mereka berdua yang diperawi ini bersepakat, yang diperawi yang diambil oleh Abu Daud ini Musaddad dan Abbad. Kemudian mereka berdua bersepakat tentang apa? Fatawadda'ah. Ni sepakat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu, wa masa'a ala na'lai wa qadamai, dan baginda menyapu dua selipar dan dua kakinya. Habis kan? Kita tengok dulu. Bab at-tawqit fil masah. Ini bab ketentuan waktu dalam menyapu khuf. Sebelum pada ni tentang sapu khuf. Sapu khuf itu sendiri, iaitu ia adalah sabit daripada sunnah Nabi SAW. Memang ada Nabi SAW melakukannya, dan orang yang tidak menerima menyapu khuf itu adalah ahli bid'ah. Kemudian sekarang ni nak bincang pula tentang sapu khuf ni ada had masa dia ke? Boleh sapu khuf atau tidak ada had masa? Ada dua pendapat di situ secara kasarnya. Yang pertama kata ada had, yang kedua kata tidak ada had. Seperti mana biasa Imam Abu Daud ni, kita sudah maklum dah, tahu dah cara dia nak cerita dalil-dalil masing-masing golongan ulama, dalil bagi pendapat mereka. Orang ni kata ada ketentuan waktu, mana dalil dia? Hak ni. Orang ni kata tak ada ketentuan waktu, mana dalil dia? Hak ni. Biasanya Imam Abu Daud dia akan buat mari hadis yang sesuai dengan pendapat dia lah. Pendapat dia, dia terima, dia pegang sesuai dengan hak tu hak lebih kuat. Hak lain tu, hak tidak sesuai dengan pendapat dia buat mari hak dhaif. Walaupun ada juga hak sahih, tapi ada kalanya macam di sini, hak dia tidak setuju tu hak dhaif, dia hak mari. Padahal kalau orang lain nak buat hujah, dia tak marilah hak tu hak dhaif. Dengan sendirinya kita dapat faham bahawa Abu Daud ini dia nak bawa aliran dia, iaitu misalnya hak ni dalam ketentuan waktu ni, dia sependapat dengan jumhur ulama lah, yang mengatakan ada ketentuan waktu tu 3 hari bagi musafir dan 1 hari sehari semalam lah maksudnya untuk orang yang tidak musafir. Hadis hak ni dia mari dulu, dan hak ni kedudukannya lebih kuat berbanding hak satu lagi yang menyebutkan tidak ada ketentuan waktu itu. Dia nak cerita hak ni lebih kuat lah dari segi hadis. Kalau nak pakai pun lebih molek hak ni lah, gitu. Itu tujuan dia buat tajuk babut tauqid fil masah.
Apabila lepas pada waktu tu, tak boleh dah nak sapu khuf itu. Mana kena pecah, basuh pula lah kaki tu. Tak boleh sapu, tak boleh. Tapi kalau selagi dalam tempoh tu, boleh nak sapu. Baiklah, kita tengok dulu. Imam Abu Dawud, mari mula-mula ni hadis ini. Hafs bin Umar, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam wa Hammad. Daripada Hakam, ni dia ambil daripada Hafs bin Umar. Dia kata Syu'bah menceritakan kepada kami daripada Hakam dan Hammad, dua orang. Selalu kita jumpa Hammad ini. Hammad mana hak ni? Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Abi Sulaiman. Hak ni maksud di sini ialah Hammad bin Abi Sulaiman, tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Lama dia berguru dengan tok guru ni. Selagi tok guru ni ada, dia tidak pergi dengan orang lain. Itu Imam Abu Hanifah. Lebih kurang 18 tahun. 18 tahun duduk mengaji dengan Hammad ini. Apa sebab Imam Abu Daud buat mari dua orang situ tu. Anil Hakam, daripada Hakam, dan Hammad, dua orang. Dua orang tu pasal apa? Ini nak cerita nuktah isnadiyah lah. Yang ni satu kaedah sanad ni, hadis ni, ilmu hadis ni. Kadang-kadang ulama hadis ni dia buat mari dua orang. Tadi kan Hafs bin Umar seorang, Syu'bah seorang, hak tu peringkat atas tu dua orang sini. Lepas tu hak dua tu ambil daripada Ibrahim seorang, dan seterusnya. Apa dua orang? Sebab dia tahu dah Hammad ni dipertikaikan oleh ulama dari segi hadis, bukan dari segi fiqh, dari segi hadis. Dipertikaikan. Jadi kalau dia sebut Hammad saja, tak berapa kuat. Boleh jadi ramai orang akan pertikaikan, orang kata hadis ni dhaif. Tetapi apabila dia letak sekali dengan Hakam, jadi kuat. Kata lemah pun tidaklah lemah benar, tapi bila sebut sekali dengan Hakam tu jadi kuat. Itu tujuan dia sebut. Cuba kita tengok Syu'bah daripada Hakam bin Utaibah. Ini bukan Hakam bin Utaibah bin An-Nahas. Ini Hakam bin Utaibah lain. Dia dikatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in, Nasa'i, Abu Hatim dan selain daripada mereka ini. Ini orang thiqah, Hakam ni. Hammad pula. Kalau kita tengok sini dalam hak kita ada guna ni Badlul Majhud. Daripada Hammad ini. Syu'bah meriwayatkan daripada Hakam dan Hammad. Kedua mereka ini meriwayatkan daripada Ibrahim saja. Ibrahim mana? Ibrahim At-Taimi ke Ibrahim An-Nakhai? Ada dua pula. Sini keliru pula. Ada orang kata Ibrahim At-Taimi, ada kata An-Nakhai. Hak sebetulnya ialah Ibrahim An-Nakhai. Hak ni. Hammad ini ialah Hammad ibnu Abi Sulaiman Al-Faqih. Dia terkenal dengan faqih, tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Dia ni telah dituduh irja. Seperti anda sudah sebut dah sebelum pada ni, bukan Hammad saja dituduh irja, yang ni berfahaman murji'ah, tetapi Imam Abu Hanifah juga dituduh berfahaman irja. Tetapi irja di sini, murji'ah di sini sudah anda sebut dah dulu, adalah murji'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tak jadi salah. Mughirah berkata, saya berkata kepada Ibrahim yang dituk guru kepada Hammad itu. Saya kata kepada Ibrahim, inna Hammadan qa'ada yufti. Macam mana Hammad ni duduk petua, keluar petua. Macam mana? Maknanya dia nak kata tidak layaklah Hammad ini. Maka tok guru dia kata, apa ni Ibrahim berkata, wa ma yamna'uhu an yuftiya. Apa salahnya dia nak petua? Wa qad sa'alani huwa wahdahu amma lam tas'aluni kullukum an ushrihi. Wa apanya? Dia tu belajar daripada aku, dia seorang.
Kamu ramai-ramai ni 10%, 1/10 ataupun 10% daripada hak dia tanya pun tak siapa. Maknanya ilmu kamu sikit je. 1/10 ya, kalau nak banding dengan dia, ataupun 10%. Kalau nak banding dengan dia, hak dia belajar dengan aku banyak lah. Mana kalau dia tua pun boleh, apa salahnya. Ibnu Ma'in berkata, Hammad ini thiqah. Ijli berkata, Kufi thiqah. Wa kana afqaha ashabi Ibrahim. Dia ni thiqah. Maknanya ada yang kata tidak kuat, ada yang kata kuat. Ini hak kata kuat. Dia adalah anak murid Ibrahim yang paling faqih, hebat dalam fiqh. Nasai berkata thiqah illa annahu murji. Cuma dia murji. Murji ni kita kena faham seperti yang sudah dicerita dah. A'mash berpandangan tidak baik terhadapnya. A'mash tak terima dia. Apa ni A'mash ni siapa tak sibui salah nak dia. Lepas pada dia bercakap tentang irja, tentang fahaman irja dia tu. Dan dia kata dia tidak thiqah. Hammad sani tidak thiqah. A'mash berkata, Jarir berkata, dia ambil daripada Mughirah, Hammad bin Abi Sulaiman pergi ke Mekah. Bila dia sampai ke Mekah nak pergi haji tu, kami pun pergi jumpa dengan dia. Dia pun kata, terimalah berita gembira. Bergembiralah kamu wahai ahlul Kufah. Aku telah melihat Atha, Tawus dan Mujahid. Maknanya orang hebat ni, tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'in ini. Budak-budak kamu, bukan budak-budak kepada budak-budak kamu, kata dia. Lebih dalam lagi kepahaman dia, lebih faqih lagi daripada orang lain, kata dia. Kita kena sedar ke diri kita, kena berasa bangga. Sebab apa? Puak-puak kita ni lebih faqih lagi daripada orang lain. Sebab apa? Sebab aku dah jumpa dengan ni orang-orang besar. Anak aku ambil ilmu daripada mereka. Gitu. Ibnu Sa'ad berkata, dia ni dhaif dalam hadis. Dhaif dalam hadis. Di akhir hayatnya dia bercelaru pikirannya. Wa kana murji'an, dan dia ni murji'an. Murji. Semua kata dia gitu. Dan dia banyak wa kana kathiral hadis. Idza qala bi ra'yihi asaba. Dia banyak meriwayatkan hadis, tapi kalau dia keluar pendapat dia memang tepat. Memang dia seorang yang hebat. Tapi kalau dia meriwayatkan daripada bukan Ibrahim, waktu guru dia tu Ibrahim, waktu utama, dia boleh tersalah. Dia ada tersalah juga. Ada apalah. Daripada Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali Al-Kufi. Dia pula ambil daripada Khuzaimah bin Thabit. Tapi Abi Abdullah Al-Jadali daripada Khuzaimah bin Thabit ini, mengikut Abu Daud sendirinya, dia tak dengar daripada Khuzaimah ni, tak dengar. Dia tak ada dengar. Tirmizi berkata dalam jami'nya, dalam Sunan Tirmizi ini, selepas mengemukakan hadis ini daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Amr bin Maimun, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, daripada Nabi SAW, al-hadis, Imam Tirmizi mengatakan hadza hadithun hasanun sahih. Kemudian dia berkata, Hakam bin Utaibah dan Hammad telah meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, wala yasihhu. Hak ni tak sahih, kata dia. Hak ni tak sahih. Qala Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini berkata, Yahya berkata, Syu'bah tak ada dengar daripada Ibrahim An-Nakhai. Dia tak dengar daripada Ibrahim An-Nakhai. Daripada Abi Abdullah Al-Jadali, hadis Al-Mashi ni, hadis Mashi ni dia tak dengar. Dia kata. Zaidah pula berkata daripada Mansur, kami pernah berada dalam rumah Ibrahim At-Taimi, bersama kami ada Ibrahim An-Nakhai
Ibrahim At-Taimi pun meriwayatkan hadis daripada Ammar bin Maimun, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan al-mashi 'ala al-khuffain. Baihaqi dalam Sunan Kubra berkata, Abu Isa berkata, yakni Imam Tirmizi, saya telah bertanya Muhammad, yakni Imam Bukhari, tentang hadis ini. Faqala la yasihhu indi hadithu Khuzaimah bin Thabit fil mashi 'ala al-khuffain. Tidak sahih, kata Tirmizi. Hadis ni yang kita nak baca ni, Bukhari kata tidak sahih. Kerana kita tidak mengetahui, kita tidak tahu bahawa Abi Abdullah Al-Jadali ni ada dengar sabit, dengar dia tu daripada Khuzaimah. Syu'bah pula kata Ibrahim An-Nakhai tak ada dengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis Al-Mashi ni, hadis sapu ni. Jadi lagu mana? Sedangkan Tirmizi kata tadi apa ni, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kaedah Tirmizinya kadang-kadang dikata hadis hasan sahih itu bukan hak dia bawa tu, hak lain. Tu payah juga. Hak dia bawa tu dia kata tidak sahih, hak tu. Hak ni tidak dengar. Hadis ni tidak sahih dia kata. Tapi dia kata hasan sahih pula. Yang ni melihat kepada hak lain, tarik yang lain. Supaya juga Imam Bukhari di sini dia kata tidak sahih. Lepas tu lagu mana orang hak kata sahih? Dia kata jawapannya ialah syarat sahih Imam Bukhari ni dia lebih tinggi daripada hak lain. Sebab dia tak pandai Imam Bukhari ni. Kalau boleh jadi orang tu perawi hak di bawah macam Abi Abdullah Al-Jadali ni dengan Khuzaimah ni, mana dia semasa tak pandai. Mungkin dia dah jumpa tak pandai. Dia mesti kena dia dengar, barulah bagi dia boleh terima. Kalau tidak, tak. Kalau semata-mata hidup sezaman, tak jadi lagi. Yang ni syarat sahih dia tu tinggi. Jadi iktiraf orangnya, bantahannya, iaitu Abi Abdullah Al-Jadali ni tak dengar Khuzaimah bin Thabit. Jawapannya ialah hak Imam Bukhari kata tu berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh dia. Tak pandai kalau mungkin saja dia jumpa sebab dia semasa, tak pandai. Dan hak ni Imam Muslim tak setuju hak ni. Dalam muqaddimah sahih dia, mana dia faham hak ni. Tak apa, hadis itu boleh kita terima sebagai hadis sahih juga kalau ada imkan liqa. Tidak semesti thubut sama dia tu. Tidak semesti maknanya terbukti memang dia ada dengar daripada perawi di atas. Tak mestilah begitu. Kalau ada kemungkinan dia bertemu sebab sezaman, maka boleh diterima tak? Mengikut Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari kata tidak sahih, itu tidak sahih mengikut syarat dia. Bukan tidak sahih langsung. Mengikut penilaian orang lain sudah boleh sahih dah. Begitu juga Ibnu Ma'in mengatakan hadis ini sabit, dan dia katakan sahih. Dia kata sahih. Syaukani pun dalam Nailul Awtar ada menyebutkan, dia sebut daripada Yahya bin Ma'in, dia kata huwa sahih, hadis ini sahih. Yang ini sahih tu, lepas tu canggah yang mana Imam Bukhari kata tidak sahih. Sahih ni banyak taraf dia. Taraf Imam Bukhari nak tu tinggi sangat. Hak ni tidak menepati. Tetapi bukan bermakna hadis itu tidak sahih langsung. Gitu. Daripada Nabi SAW dia kata sapu khuf itu untuk musafir 3 hari, untuk orang bermukim sehari semalam, 3 hari 3 malam. Lepas tu untuk orang bermukim sehari semalam. Sebelum kita pergi sini, sekali lagi iktiraf yang kedua tadi, orang kata Ibrahim An-Nakhai dia tak ada dengar mana hadis Al-Mashi ni daripada Al-Jadali tadi, Abi Abdullah Al-Jadali tadi. Lagu mana? Jawapannya Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Begitu juga orang lain lagi kata hak Nakhai dengar daripada Jadali ini bila wasitah. Bila wasitah. Hak dengar daripada orang lain, hak tu dengan wasitah. Dengan wasitah.
Di sini disebut Abu Zur'ah berkata wasahih 'anil Nakhai 'anil Jadali bila wasitah. Dalam Jauharin Naqih Ibnu Hazm mengatakan hadis ini cacat, ada masalah dengan sebab Jadali itu sendiri, dan orang tidak boleh pegang riwayat dia. Tetapi orang lain pula kata tak ada seorang pun sebelum pada ni pertikaikan dia ni, cuma Ibnu Hazm pertikaikan. Jadi orang tak saya pakailah Ibnu Hazm tu. Lepas tu Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in dan Tirmizi mengatakan hadis dia tu sahih. Imam Ahmad bin Hanbal cuma dia ni dituduh berpahaman Syiah, Rumiya bit Tashayyu'. Mukhtar bin Abi Ubaid, yakni pembawa ajaran Syiah yang sesat itu, Syiah Kaisaniyah, inilah pengasas dia ni, Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ni. Dia telah melantik dia ni Al-Jadali ini untuk menjadi ketua perang dalam menentang Abdullah bin Zubair. Sebab itulah orang pertikaikan Abi Abdullah Al-Jadali ni. Mana dia ni? Duduk balik Mukhtar, lawan kepada Abdullah bin Zubair. Mana? Pak Mukhtar tu molek sangat kau orang. Sebab tu ya kebanyakan ulama orang pertikaikan pun butir itulah point tu. Sebab dia ni duduk balik Mukhtar. Mukhtar ni pahaman dia berat. Pahaman dia nya. Bunyi guru tu Sayyidina Ali tu suka kata dia. Parah benar. Lepas tu Sayyidina Ali ni hidup balik. Macam-macam lah pahaman dia ni. Mukhtar bin Abi Ubaid. Sebab itulah orang tak senang dengan dia. Tapi kalau dari sudut lain tak apa, dari sudut lain. Kemudian Syiah pada masa tu ni seperti yang kita sudah sebut dah lah. Sebelum pada ni dia banyak Syiah tu. Ada peringkat awal tu tidaklah Syiah tu mempunyai akidah yang pelik-pelik. Cuma orang pertikaikan dia ni apa yang duduk balik Mukhtar tu dia tak tahu kah? Boleh jadi orang lain kata pula ini masalah perbezaan politik saja. Dia tidak terpengaruh dengan pahaman Mukhtar itu. Gitulah. Bagi orang yang tidak senang, tak saya terima langsung, tak saya. Dia kata seperti Imam Bukhari juga bahawa hadis ini tidak sahih, dan seperti orang-orang lain yang kata hadis ini tidak sahih. Itu bermakna hadis ini dipertikaikan oleh ulama tentang kesahihannya. Sanad ni bukan hadis ni. Hadis ni kandungan isi dia ni banyak tarik yang lain lagi, hak tak ada dia ni banyak lagi. Sebab itulah Imam Tirmizi kata hasan sahih berdasarkan tarik yang lain, bukan hak ni saja satu-satunya jalan untuk kita mengetahui hadis hak bunyi al-mashu 'alal khuffain lil musafir 3 ayyam wa lil muqim yaumun wa lailatun. Tu bukan sunni jalannya. Hak duduk bahas sekarang ni hak kata dhaif, hak ni. Orang lain pun kata kalau tarik lain hak tidak ada masalah ni boleh terima. Boleh diterima. Jadi kandungan hadis ini sanad dia dipertikaikan. Kandungan dia tu tidak dipertikaikan. Lepas tu Abu Daud, apa ya Abu Daud amari hak ni hak ada masalah ni. Dan hak ni lah dia pun setuju ada taukid juga dalam sapu khuf ni. Mana lagu sani lah 3 hari 3 malam untuk orang musafir, dan untuk orang tidak musafir sehari semalam lah. Dia faham lagu tu. Bahawa amari hadis yang dipertikaikan. Apa dia tidak amari hak sahih selalu. Dia serupa juga Imam Abu Daud, Imam Tirmizi lebih banyak lagi. Ni cara ni, menggunakan cara ni. Kadang-kadang dia nak menyebutkan banyak tarik bagi hadis hak ni. Hak mata lagu ni banyak tarik dia. Dia nak sebut salah satunya hak ni. Hak ni walaupun dipertikaikan oleh setengah ulama, tapi bukan semua ulama pertikai, ada yang boleh terima. Ini tidak mengambil kira hak sahih. Kalau mengambil kira hak sahih, selesai masalah lah. Ya, orang duduk pakar-pakar tu takkanlah dia pakar berdasarkan hak dhaif ni. Kalau hak dhaif tak boleh nak hujah dalam masalah hukum. Tentulah dia pakai berdasarkan hak sahih. Hak sahih hak ni dipertikaikan, tidak ni lah. Lepas tu apa yang hak ni? Nak cerita hak ni pun salah satunya jalan untuk sampai ke situ. Ada juga walaupun tidak berapa kemah. Imam Tirmizi selalu mari lagu tu. Kadang-kadang orang kata apalah, ada lagi hak sanad lebih sahih, dia tak mari hak tu. Dia isyarat hak dia mari dengan penuhnya, hak tidak kuat.
Dia nak cerita banyak jalan untuk sampai kepada satu matan hadis itu. Itu tujuan dia. Cuba juga sini. Pegangan dia apa lagu tu, takkan dia pegang dengan hadis hak dipertikai kan? Kurang-kurang kita kata dipertikai kan? Jawabnya dia tidak pegang dengan hadis. Hadis sebagai sokongan saja. Sokongan saja. Hak asasnya bukan asas. Tidak dijadikan hadis sebagai asas. Lepas tu dia kata Abu Daud berkata, rawahu Mansur bin Al-Mu'tamir an Ibrahim At-Taimi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Mansur bin Al-Mu'tamir daripada Ibrahim At-Taimi dengan isnadnya. Dengan isnadnya. Qala fihi, dalam tu dia ada kata, yang ni Khuzaimah tu ada kata. Khuzaimah tu. Hak atas tu supa. Walau istazadnahu lazadana. Kalau kami minta tambah lagi bilangan hari itu untuk menyapu khuf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan lagi. Kalau kami tanya lagi, kalau 4 hari? Kalau 5 hari? Kalau 6 hari? Ada begitulah seterusnya. Kalau kami tambahkan lagi, minta tambah lagi, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi. Ini kata Abu Daud. Yang dimaksudkan dengan sanad dia tu, sanad dia sendirilah, bi isnadi itu. Sanad dia sendiri. Sanad Mansur bin Al-Mu'tamir. Hak ni Imam Tirmizi ambil daripada Syu'bah ni, daripada Hakam dan Hammad, daripada Ibrahim An-Nakhai. Hak ni daripada orang lain pula. Mansur bin Al-Mu'tamir ambil daripada Ibrahim At-Taimi dengan isnadnya. Isnad dia lagu mana? Ibrahim At-Taimi qala haddatsana Amr bin Maimun qala an Abi Abdullah Al-Jadali an Khuzaimah bin Thabit. Lagu tu isnad dia tu. Maknanya di antara Ibrahim At-Taimi itu dengan Abi Abdullah ada Amr bin Maimun. Ada Amr bin Maimun. Tadi Ibrahim tadi tu daripada Abi Abdullah Al-Jadali, tak ada Ammar bin Maimun itu. Sebab Ibrahim tu Ibrahim lain, Ibrahim An-Nakhai. Hak ni Ibrahim At-Taimi. Berarti mengikut Abu Daud pun Ibrahim tadi, hak mula-mula tadi Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu tu ambil daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Adapun Ibrahim At-Taimi tidak. Ada di antara dia dengan Abi Abdullah Al-Jadali itu siapa? Ammar bin Maimun. Gitu. Adalah riwayat ini lah, dalam riwayat Mansur bin Al-Mu'tamir ini daripada Ibrahim At-Taimi ini, dia kata ja'ala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan walau istazadnahu lazadana. Gitu. Kalau kami minta tambah lagi, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tambah lagi. Baiklah, tentang waktu sapu khuf ni, adakah ketentuan waktu? Ada khilaf seperti yang anda sebut tadi secara ringkas, secara umum. Memang ada khilaf. Dan hak khilaf tu lagu mana? Hak khilaf tu, hak kata terhad dengan 3 hari, hak kata tidak terhad dengan 3 hari kalau bagi musafir. Hak kata terhad dengan sehari, dan hak kata tidak terhad dengan sehari bagi orang bermukim. Maknanya orang mukim dengan musafir ni serupa aja. Boleh sapu sama, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, boleh berlaku. Siapa dia hak berbeza pendapat, hak khilaf ni? Imam Malik dan Laith bin Sa'ad. Imam Malik, Imam Ahli Madinah. Laith bin Sa'ad, Imam Ahli Misr, Imam orang Mesir. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Mengikut Imam Nawawi, dia kata Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya berpendapat bahawa tidak ada tauqid dalam menyapu khuf ni. Tidak ada tauqid, tidak ada ketentuan waktu, masa, tak ada. Boleh lama mana pun boleh. Jadi bagi orang yang pakai khuf dalam keadaan suci tadi, dia boleh sapu khuf lah selama mana dia nak, dia boleh sapu khuf.
Kalau kita tengok dalam kitab mana-mana pun ada ayat dalam tu, ada ayat. Di antaranya kalau dalam kitab Badrul Majhud ini dia sebut gini, wa qad ikhtalafa an-nas fi dhalik faqala Malik wal Laits bin Sa'd la waqta lil mashi 'ala al-khuffayn wa man labisa khuffayhi wa huwa tahir masaha ma badalahu. Dia boleh sapu selama mana dia nak, asalkan dia pakai tu dalam keadaan suci. Orang musafir dan orang bermukim dalam masalah ni sama saja, sama saja. Imam Abu Hanifah dan anak-anak murid dia, anak-anak buah dia, Thauri, Imam Sufyan Thauri, Al-Auza'i, Hasan bin Salih, Imam Syafi'i dalam qaul jadid, Imam Ahmad, Ishaq dan Daud Zahiri, Muhammad bin Jarir dan ramai lagi yang lain. Jumhur ulama lah, pendek kata jumhur ulama mengatakan ada tauqid, yakni ada ketentuan waktu dalam menyapu khuf ni. Paling lama 3 hari, tak boleh lebih daripada tu. Bagi orang musafir. Bagi orang yang tidak musafir, sehari semalam tidak boleh lebih daripada tu. Tetapi pendapat Imam Malik berbeza dengan pendapat orang lain pula, sebab bagi dia hari Jumaat kena mandi ke mana-mana. Bila mandi kena cabut lah ke mana-mana pun. Khuf tu mana kena basuh jugalah. Paling lama Imam Malik sekat seminggu je boleh sapu khuf ni. Sapu khuf ni bagi dia sekat seminggu, sebab pada hari Jumaat tu kena pecah ke mana-mana pun. Kena pecah pasal kena mandi. Berkenaan dengan mandi hari Jumaat tu kita akan jumpa hadis dia akan datang. Begitu juga hak berkenaan dengan tauqid ini, ketentuan waktu ini diterima juga oleh jumhur sahabat, termasuk di antara mereka Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Mughirah dan ramai lagi yang lain. Ini terima ada tauqid belaka, terima ada tauqid belaka. Adapun Imam Malik, Laits bin Sa'ad dan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya dia kata tidak ada tauqid. Maknanya sampai bila-bila pun boleh. Sampai bila-bila pun boleh. Lepas pada tu Imam Abu Dawud sendirinya serupa dengan orang ramai, ada tauqid. Sebab tu dia amari hadis ni dulu, dan hadis ni lebih kuat berbanding hadis yang kedua. Dia nak ceritanya di antara dalil orang yang mengatakan tidak ada tauqid itu hadis ni riwayat Mansur bin Al-Mu'tamir ini. Riwayat Mansur bin Al-Mu'tamir ini. Dalam ni ada sebut walau istazadnahu lazadana. Kalau kami minta tambah, tentu Nabi tambah lagi. Bukan setakat 3 hari. Tapi dah kami tak tambah. Maksudnya siapa dia kami tu? Khuzaimah itulah kata. Perawi atas sekali sahabat. Tapi kami tak minta tambah. Masalahnya orang lain kata dah tak minta, mana tahu, takut kalau minta Nabi tak bui. Mana kata? Tak tentu lagi. Itu pendapat kamu saja kata kalau minta dia akan bui lagi. Tidak jelas. Tak boleh kita nak letakkan sesuatu hukum atas dasar prasangka macam tu. Prasangka. Tak boleh. Lepas tu sebanyak-banyak riwayat hak sebut tidak ada tauqid ini dhaif saja. Tak boleh pakai lah tu. Tak boleh pakai. Ataupun hadis hak tidak ada tauqid itu sudah mansukh. Sebab apa? Hak hadis tauqid ini hak menentukan waktu 3 hari ini dan sehari untuk orang yang tidak musafir itu, hak tu kemudian lagi Nabi SAW jelas sebut ni dalam Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk ni kemudian dah. Adapun hak ni dulu lagi. Mengikut orang yang tak terima hak tu lah. Mengikut orang hak terima hak tu, dia kata ada. Sekurang-kurangnya asar Ibnu Umar yang sahih ada, tidak ada ketentuan waktu ni. Imam Malik pegang hak tu. Seterusnya hadis yang kedua daripada Yahya bin Ma'in daripada Amr bin Ar-Rabi' bin Tariq, kata dia akhbarana Yahya bin Ayyub an Abdurrahman bin Razin an Muhammad bin Yazid an Ayyub bin Qatan an Ubay bin Imarah
Qala Yahya, kata Yahya bin Ayyub, ini perawi di atas ni, perawi ni. Akhbarana Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub berkata, wa kana, dan dia ni Ubay bin Imar telah bersemayam bersama Rasulullah dua kiblat. Yang ni dengan menghadap kepada dua kiblat. Baitul Maqdis pun dia dai juga, bersemayam dengan Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, menghadap kepada Kaabah pun dai juga. Mana nak cerita sahabat ni sahabat lama lah. Dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya sapu khuf? Dia kata boleh. Nabi SAW kata boleh. Dia kata sehari. Yang ni Nabi SAW pun jawab boleh. Dia kata wa yaumain, yang ni saya boleh sapu 2 hari. Maknanya tak ada disebut di sini, dalam riwayat yang lain ada boleh lah. Dia kata lagi kalau 3 hari. Nabi SAW kata boleh. Wa ma syi'ta. Lepas pada 3 hari tu, wa ma syi'ta, selama mana kau nak. Maknanya ini tidak ada taukid lah, tidak ada ketentuan waktu untuk sapu khuf ni berdasarkan hadis ini. Lepas tu apa Abu Daud komen. Qala Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Maryam Al-Misri. Yang selain daripada riwayat isnad tadi, Ibnu Abi Maryam meriwayatkan juga daripada Yahya bin Ayyub. Cuba kita tengok tadi, Imam Abu Daud ambil daripada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ambil daripada Amr bin Ar-Rabi' bin Tariq. Amr bin Rabi' bin Tariq ni ambil daripada Yahya bin Ayyub. Asin ni madar dianya. Satu lagi sanad, Imam Abu Daud kata Ibnu Abi Maryam Al-Misri mengambil hadis ini daripada Yahya bin Ayyub tadi, daripada Abdurrahman bin Razin, daripada Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad. Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad, daripada Ubadah bin Nusay. Beza tadi daripada Ayyub bin Qatan. Ini dak Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad ambil daripada Ubadah bin Nusay, beza sanad dia. Daripada Ubay bin Imarah, tadi daripada Ayyub bin Qatan, beza sanad dia. Qala fihi, dalam sanad ini Ibnu Abi Maryam meriwayatkan, dia kata hatta balagha sab'an, hingga 7 kali, hingga 7 kali dia tanya, bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari tanya. Hatta balagha sab'an tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, na'am, boleh. Wa ma badalak, dan selama mana hak mun? Selama mana? Ni. Lepas tu Abu Daud kata, wa qad ikhtulifa fi isnadihi. Ulama berselisih pendapat tentang isnadnya. Yang ni sanad hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Maryam ini. Lepas tu Abu Daud kata walaysa huwa bil qawi, hadis ini tak kuat, sanad dia tak kuat, hak ni tak kuat. Dia sendiri kata selalu bila tak kuat, kerana hak tadi dia tak kata lagu tu. Hak tadi, hak yang pertama tadi dia tak kata. Hak tu lebih patut kita pegang lagi lah. Maknanya hak ada taukid, hak ni hak tak ada taukid ni dia sendiri kata walaysa huwa bil qawi, tidak kuat hak ni. Lepas tu sanad dia dipertikaikan atau diperselisihkan oleh ulama. Lepas tu Ibnu Abi Maryam dan Yahya bin Ishaq pula. Tadi Ibnu Abi Maryam saja ambil daripada Yahya bin Ayyub. Ni Ibnu Abi Maryam dan Yahya bin Ishaq As-Sailahi ni pula mengambil daripada Yahya bin Ayyub. Sanad dia tu pun dipertikaikan oleh ulama. Dipertikaikan oleh ulama. Imam Nawawi menukilkan, Imam Nawawi mengatakan ittifaq ulama dah tentang dhaifnya hadis ini, hadis ni tak ada taukid ini. Bahkan Jauzaqani pergi alah ke depan lagi, dia kata hadis ni maudhu', hadis ni maudhu'. Tetapi ramai-ramainya tidak kata siapa maudhu' tu, sekat dhaif, sekat dhaif. Setakat dhaif je kebanyakannya.
Kemudian masalah perawi dia tu pula, perawi dia tu. Yang pertamanya, cuba kita tengok Yahya bin Ayyub ni. Yahya bin Ayyub yang menjadi madar kepada hadis ini. Semua pergi ke mana pun siapa ke dia belaka. Yahya bin Ayyub ni. Siapa dia? Imam Ahmad berkata sayyul hifz, tak kuat ingatan dia, tak molek. Ibnu Abi Hatim berkata hadis dia boleh ditulis tapi tak boleh dibuat hujah dengannya. Nasai berkata, pernah sekali Nasai berkata laisa bil qawi, dia ni tak kuat. Yahya bin Ayyub ni tak kuat. Ibnu Sa'ad berkata munkarul hadis. Munkarul hadis maknanya perawi yang dhaif dan dia selalu meriwayatkan hadis bercanggah dengan orang yang siqah. Daraqutni berkata dalam setengah-setengah hadis dia ada ittirab, tak tetap. Imam Ahmad pada tempat yang lain dia berkata Yahya bin Ayyub banyak sekali melakukan kesilapan. Banyak melakukan kesilapan. Hakim berkata kalau dia meriwayatkan hadis berdasarkan ingatan dia, dia akan tersalah. Tapi kalau berdasarkan kitab dia, tak apa. Uqaili yang menulis Kitabud Du'afa Al-Kabir, dia mengumpulkan perawi-perawi yang dhaif saja. Dalam kitab tu dia masuk salah seorangnya, dia ni Yahya bin Ayyub ni adalah salah seorang perawi dhaif juga. Gitulah. Boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan dia ni dhaif. Sebab dhaif itu salah satunya itulah. Lepas pada tu perawi yang kedua Abdurrahman bin Razin. Yahya bin Ayyub tu ambil daripada Abdurrahman bin Razin tu pula. Ni pula dipertikaikan oleh ulama-ulama. Misalnya Zahabi dalam Mizanul I'tidal, dia mengatakan Daraqutni berkata majhul, tidak diketahui dia ni siapa dia. Abdurrahman bin Razin ini majhul, tidak diketahui siapa dia. Lepas tu kalau tidak diketahui tak boleh buat kira. Tetapi Zahabi tidak bersetujulah nak kata majhul itu sampai ke peringkat itu dak. Sebab apa? Selain daripada Yahya bin Ayyub Al-Misri, ada seorang lagi perawi iaitu Attaf bin Khalid, meriwayatkan juga daripada dia mengikut kaedah ulama hadisnya, ulama rijalnya. Kalau dua orang perawi yang ma'ruf, yang maklum, diketahui kedudukannya, keadaannya itu, dua orang ada meriwayatkan daripada satu orang. Hak tu orang tu tidak lagi majhul. Bukan Yahya bin Ayyub seorang saja meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Razin ni, bahkan ada seorang lagi. Bila begitu hilanglah jahalahnya. Mana tidak tak boleh pakai langsung tak. Tapi seorang lagi hak atas pada tu, iaitu Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad Al-Thaqafi. Abu Hatim berkata majhul pula, dia ni pula dah majhul. Khalal berkata, Imam Ahmad ditanya tentang hadisnya, dia kata faqala rijaluhu la yu'rafun, perawi-perawinya tidak dikenali. Dan banyak lagi lah. Daraqutni kata isnadnya tidak sabit. Muhammad dan Ayyub dan perawi daripadanya majhulun, semuanya orang-orang yang tidak diketahui. Azdi berkata laisa bil qa'im fi isnadihi nazar, kok mana-mana pun lagu itulah. Lepas tu Ayyub bin Qattan pula, ada atas lagi. Ayyub bin Qattan tu siapa pula? Ibnu Abi Hatim dia tanya ayah dia, Abu Hatim dia tanya ayah saya, dia kata dia kata tak ada ni. Daripada Abi Zur'ah tidak diketahui. Abu Dawud selepas daripada mengemukakan hadis ini, saat inilah kita baca saat ini, dia kata laisa bil qawi, tak kuat hadis ini. Tak kuat. Azdi dan Daraqutni berkata, dan lain-lain lagi majhul. Maknanya tak lagi lah. Ibnu Ma'in kata isnaduhu Muslim, sanad ni gelak ni sanad ni gelak. Tak boleh main dalam gelak ni, tak boleh. Sebab itulah ada sini Imam Abu Daud kata tidak kuat. Padahal tidak kuat, nak pegang lagu mana? Nak pegang lagu mana?
Kerana itulah jumhur ulama dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan ada tauqid, ada ketentuan waktu hak dia untuk kita sapu khuf ni, lebih daripada tu tak boleh. Selain daripada tu lagi, selain daripada Imam Abu Daud sendiri kata tidak kuat ni, Bukhari, Imam Ahmad dan ramai lagi orang lain kata tak boleh, tak lagi lah sanad dia ni tak lagi. Imam Abu Daud mari hak tidak kuat ni, hak dipertikaikan perawi-perawi dia ramai sangat ni, dia mari kemudian. Hak dipertikaikan sikit, dia mari dulu. Maknanya kalau nak banding hak ni tak kuat mana tu pun kuat lagi nak banding dengan hak ni. Hak ni kalau nak ada hak terang, hak daripada Nabi SAW sendirinya tentang tidak ada tauqid ini, hak ni, tapi hak ni tak kuat. Kalau daripada sahabat tak kira, daripada sahabat kita kira hak daripada Nabi SAW. Hak daripada sahabat ada, memang ada, hak sahih pun ada. Sebab itulah Imam Malik boleh pegang, kalau tidak tak boleh. Dia nak kata pendapat waktu baik ikut serah gitu, tak boleh. Babul mashi 'ala al-jawrabain. Ini bab sapu stocking pula dah. Sebelum ni sapu khuf, ni sapu stocking pula dah. Lagu mana hukumnya? Sapu stocking pula. Khuf ini kalau sudah biasa pergi ke luar negeri tempat sejuk tu, pergi Mekah kebetulan kena sejuk, dia belilah kulit lah, sepok kasut juga, cuma dia lembut. Orang pakai dalai kasut, kulit daripada kulit. Dan dia ni syarat dianya baru boleh sapu ni kena datang daripada buku lali. Syarat dia kalau bawah pada buku lali tak boleh. Orang tidak panggil khuf. Khuf hak tu yang dimaksudkan, dia kena datang pada buku lali. Lepas tu ada lagi banyak pasal lah khuf ni. Ada muk, ada jurmuk, macam-macam lagi namanya. Khuf tu banyak macam pula. Ada hak sekat betih, ada sekat bawah paras bawah betih, ada sekat atas ni sekat sampai dekat lutut pun macam-macam. Tetapi dia ni lembut. Lembut. Walaupun lembut, mana air tidak boleh masuk lah, dengan mudah tak boleh masuk. Lepas tu boleh kalau buat berjalan, boleh pergi jauh pun tidak pecah. Gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan khuf. Di sini jawrab. Jawrab ni makna stocking. Pas stocking lagu mana hak boleh ni? Stocking lagu mana? Nanti kita tengok. Dalam sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, datah sekali, perawi datah sekali, bahawa Rasulullah SAW berwuduk dan menyapu jawrab, menyapu stokin wan na'lain, dan selipar dia, ataupun bersama dengan selipar dia. Abu Daud berkata Abdurrahman bin Mahdi tak mahu ceritakan hadis ini kerana hak ma'ruf daripada Mughirahnya, iaitu Nabi SAW sapu khuf, bukan sapu stokin. Dan diriwayatkan hadis ini daripada Abi Musa, selain daripada Mughirah bin Syu'bah, Abu Musa al-Ash'ari, daripada Nabi SAW bahawa baginda menyapu stokin. Tetapi Imam Tirmizi komen ini, tapi hak ni, hak riwayat daripada Abi Musa ini tidak muttasil dan tidak kuat. Hak tadi Mughirah bin Syu'bah tadi, hak tu dia tidak komen. Hak komen dia ni, hak ni hak kemudian riwayat daripada Abi Musa. Hak ni hak tidak kuat, tidak muttasil. Lepas tu dia sebut Ali bin Abi Talib, orang ni sahabat-sahabat ni ramai ni, demo ni sapu stoking belakang. Demo ni sapu stoking belakang. Ramai ni sahabat-sahabat ni. Baiklah. Perawi-perawi dia ni ada yang dipertikaikan, tetapi boleh dikatakan kebanyakannya lulus lah. Walaupun tidak tinggi benar, tetapi lulus. Bahkan Imam Tirmizi
Selepas mengemukakan hadis ini, dia kata hadza haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Tak apalah. Cuma hadis Abu Musa al-Asy'ari, Imam Abu Daud sendiri pun persoalkan. Dia kata itu tidak muttasil dan hak itu tidak kuat. Hak riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari. Hak riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari ni duduk mana? Kalau dalam Sunan Sittah ni ada dalam Ibnu Majah. Dalam Ibnu Majah, riwayat Abu Musa al-Asy'ari ni ada. Dan dalam riwayat Baihaqi ada juga dengan sanad dia daripada Isa bin Sinan, daripada Dhahhak, daripada Abdurrahman bin Arzab, daripada Abi Musa al-Asy'ari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan dia sapu stokin dan selipar dia. Walaysa bil muttasil, tapi hadis ini tidak muttasil, tidak bersambung. Sanad dia tu tidak bersambung, putus ni. Ni komen Abu Daud. Sebab apa? Sebab dalam sanad kita sebut tadi ada Dhahhak bin Abdurrahman daripada Abi Musa. Baihaqi kata tidak sabit sama dia daripada Abi Musa, tidak sabit. Tidak terbukti mengikut kajian ulamanya dia ni ada dengar apa-apa daripada Abi Musa al-Asy'ari. Kerana itu tidak muttasil. Sudah tentu ada orang dicelah di antara dia dengan Abu Musa al-Asy'ari tu ada orang lain. Ada orang lain. Pasal apa dia? Siapa dia? Hak tidak disebut tu siapa dia. Selagi tidak disebut tak boleh lah. Lepas tu dia riwayat pula dengan Abi Musa al-Asy'ari. Bukan dia kata saya dengar Abu Musa al-Asy'ari. Tidak sabit dengar. Kalau riwayat dengan ini tidak semestinya perawi di bawah dia tu dia memang dengar daripada orang atas dia. Tak mesti. Boleh jadi dia dengar berlapis tu melalui orang lain. Supaya juga di sini. Sebab itulah ulama kata tidak sabit dan tidak kuat. Selain daripada tidak muttasil, hadis ini tidak muttasil di perpadan dah nak jadi dhaifnya. Salah satu hadis dhaif ni waktu dia tidak berhubung lah, tidak bersambung sanad. Pada dah tu Imam Abu Daud tambah sah lagi, tak kuat pula sanad ni. Sebab apa? Sebab dalam isnad dia tu ada Isa bin Sinan. Dia ni dhaif, la yuhtaju bihi. Dhaif, tidak boleh dibuat hujah, tidak boleh dijadikan hujah. Dah tak boleh dijadikan hujah ni lagu mana? Ramai ni sahabat-sahabat ni. Dia sendiri kata, Imam Abu Daud sendiri kata, demon ni orang-orang ni sapu stokin. Demon ni sahabat ni hak dulu lagi. Apa dia nak pakai riwayat Isa bin Sinan ni? Isa bin Sinan ni orang bawah lagi. Tak nyabik tu. Di sekarang ni dia nak cerita sanad tu. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis ni kadang-kadang dia tidak nak cerita isi, nak cerita sanad tu. Isi dia tu tentu boleh pakai, kalau tidak takkan sahabat pakai. Masalah sekarang ni hak sanad tu, sanad daripada Abi Musa tu. Sanad daripada Abi Musa tu. Adapun hak tidak daripada Abi Musa, hak daripada Mughirah bin Syu'bah ni, hak ni boleh diterima, boleh diterima. Cuma Abdurrahman bin Mahdi ni seorang ulama besar dalam ilmu rijal hadis ni. Abu Daud kata Abdurrahman bin Mahdi tak sahih cerita hadis ni, tak sahih riwayat hadis ni. Pasal apa? Pasal dia kata hadis ini tak serupa dengan hak ma'ruf. Hak ma'rufnya iaitu Nabi SAW sapu khuf. Pas talking ni bukan khuf, tak serupa tu, dia tak sahih. Hak ni nampak berbeza. Hak riwayat hak biasanya dinukilkan daripada Mughirah bin Syu'bah ni Nabi sapu khuf. Hak tu hak kebanyakan. Hak tu lah hak maklum pun. Tiba-tiba di sini dalam sanad ni mengikut sanad ni riwayat di Mughirah bin Syu'bah tu ada sebut di sini sapu stokin, dia tak sih. Dia tak sih. Dia beringat. Tapi orang lain kata kalau peristiwa tu peristiwa sama hak Mughirah dicerita munasabah, boleh kita terima lah Abdurrahman bin Mahdi tu bercanggah dengan hak skala. Boleh jadi Mughirah menceritakan ini hak peristiwa lain. Satu kali tu Nabi SAW sapu atas khuf, dia rayak lah Nabi SAW sapu khuf. Satu kali pula sapu stocking, dia rayak pula. Peristiwa yang berlainan. Apa salah? Apa salah? Kecuali kita dapat buktikan bahawa Mughirah bin Syu'bah ni tengok Nabi sapu sekali saja, iaitu hak sapu khuf. Kecuali kalau dapat bukti begitu. Kalau tak boleh bukti tu, selagi tak boleh bukti tu tak boleh kata. Sebab Mughirah dia bukan jumpa sekali dengan Nabi SAW. Lama duduk gimari-gimari. Lama. Boleh jadi
Dan riwayat ni pun sahih juga, kita boleh terima juga. Apa ya kita tak boleh terima kemungkinan tadi, iaitu dia tengok Nabi SAW sapu stokin. Apa kita tak boleh terima? Cumanya stokin tu stokin lagu mana? Itu masalahnya. Di sini ada sebutnya. Di sini ada. Di sini ada sebutnya. Di sini ada sebut. Khilaf ulama tentang sapu stokin ini. Di sisi mazhab Hanafinya, kalau stokin tu stokin mujalladain. Dia satu bentuk stokin mujalladain. Stokin yang luar, bahagian luar dia ni dibuat daripada kulit. Dalam dia tu je, apa nama ni, daripada bulu binatang ke, ataupun daripada kapas ke, daripada apa ke, dalam luar tu kulit. Stokin juga tu orang panggil. Kalau lagu tu tak apa, kata dia. Au muna'alain, ataupun stokin tu maknanya duduk dalam selipar. Dalam selipar, maknanya ikat selipar tu, jenis ikat tu lah kita kata muna'alain. Tu tak apa. Tak apa. Tapi kalau ni mengikut mazhab Hanafi dulu, kalau stokin tu nipis sehingga meresap air dalam tu, dah terasa di kaki, tak harus, tak boleh. Stokin lagu tu tak boleh. La yajuzul mashu alaihima bil ijma'. Ijma' dalam mazhab Hanafi tak boleh. Tapi kalau stokin tu tebal, kalau stokin tu tebal, mengikut Imam Abu Hanifah tak boleh juga. Tapi mengikut anak murid dia, dua orang anak murid dia besar, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad, dia kata boleh kalau stokin itu tebal. Tapi dalam mazhab Hanafinya ada diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah kemudiannya di akhir hayat dia dirujuk kepada pendapat serupa dengan anak murid dia. Dia tinggal pendapat orang kata tak boleh tu kalau stokin tebal. Kalau stokin tebal, di akhir hayat dia boleh, serupa dengan pendapat anak murid dia juga. Abu Yusuf pegang dengan mana? Muhammad ke apa tu? Pegang dengan ni. Ada Mughirah bin Syu'bah kita duk baca, iaitu Nabi SAW sapu stokin. Sebab apa? Sebab dia kata illat boleh sapu khuf tu ada juga pada stokin. Illat sama ada, dia kata. Ini mengikut fiqh dia lah. Sebab apa boleh sapu khuf? Tak payah pecah, tak payah basuh kaki. Sebab kalau pecah khuf tu, basuh kaki sejuk lah. Tujuan pakai khuf tu nak suruh, nak melindungi kaki kita daripada sejuk. Kalau pecah jadi sejuk. Apa lagi kalau basuh, kau sejuk. Stokin ni pun lagu tu juga, tujuan tu juga orang pakai. Dia kata tujuan nak melindungi kaki kita daripada kesejukan. Kalau kita pecah, basuh sejuk, serupa dengan khuf tu. Dia kata benda yang sama tu ada pada stokin. Untuk mengelakkan daripada kepayahan dan kesusahan dalam memecah ataupun mencabut stokin itu, seperti mana dalam khuf, stokin ni pun lagu tu juga. Stokin ni pun lagu tu juga. Lepas pada tu stokin ni pun dia kata kalau stokin tebal, kalau berjalan jauh tu boleh sapa juga. Tidak kata jadi carik stokin tebal. Begitu juga kalau kita sapu sikit, bawa sapu dengan air tu tidak akan meresap sampai ke dalam. Serupa juga dengan khuf. Dia kira. Tak kira lah stokin ni walaupun luar dia tu tidak daripada kulit pun, mana boleh berlaku. Mana hak bahagian luar dia ni pun daripada kapas juga, dalam tu pun terkapas juga, boleh berlaku. Lepas pada tu mengikut Imam Syafi'i pula, tak boleh kata dia sapu stokin walaupun muna'alah, walaupun kalau pakai selipar sekali pun, walaupun sekali dengan pakai selipar pun tak boleh, kecuali kalau stokin tu berkulit luar dia tu. Luar dia tu kulit, dalam dia je sport stokin, dalam dia sampai kepada buku lali. Tu
Tetapi ini satu pendapat daripada Imam Syafi'i. Ada 2-3 pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ni, dinukilkan oleh ulama berbeza-beza. Ini salah satu. Hak sani. Yang keduanya hak Syaukani kata, dia sebut qala Syafi'i wala yajuz al-mas'al al-jawrabain illa an yakuna mun'alai yumkinu mutaba'atul mashi fihima wa hadha qaulun thanin fi madhhabihi. Dia kata kalau sekali dengan selipar stocking tadi boleh, mana hak boleh buat jalan lah, kita boleh buat jalan jauh. Ini pendapat yang kedua. Imam Tirmizi pun lepas daripada mengemukakan hadis Mughirah bin Syu'bah ni, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu stocking ni, dia kata lagu ni. Imam Tirmizi kata wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli al-ilmi wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Maknanya sapu stocking tak ada sebut stocking sekali dengan selipar ke apa, tak ada. Dia sebut Syafi'i juga. Qalu, mereka berpendapat, kata Tirmizi ni, boleh seseorang itu boleh sapu stocking dia walaupun stocking tu tidak terikat ataupun tidak diikat dengan selipar, tidak terikat dengan selipar, tak ada selipar pun, asalkan stocking itu tebal. Serupa dengan hal tadi juga, asalkan stocking itu tebal. Ini pendapat yang ketiga dalam mazhabnya, dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang ketiga. Begitulah. Kesimpulannya, kalau kita perhati di sini, nampaknya kebanyakan ulama terima kalau stocking ni hak boleh sapu tu stocking hak tebal, dan stocking tu atas pada buku lali lah, seperkhuf lah juga, seperkhuf juga. Hak terima ni pun stocking hak tebal. Kalau stocking nipis, boleh dikatakan kebanyakannya tidak terima, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan boleh stocking nipis, tapi tak sah lah hak tu. Hak lebih moleknya iaitu kita pakai hak tujuh asal. Tujuh asal nak bagi kemudahan kepada kita orang Islam ni dalam keadaan sejuk. Sebab itulah dibenarkan pakai khuf. Stocking tu stocking kita pakai kerana nak menghilangkan sejuk, bukan stocking tu pakai untuk jangok. Ada juga stocking untuk jangok, untuk melengkapkan pakaian kita. Kalau lagu tu lepas tu nipis pula, tak sah lah lagu tu. Tak sah. Sebab apa? Kebanyakan ulama tidak terima tu. Walaupun ada juga, tapi tak sah, moleknya tak sah. Babun, lepas tu bab pula. Ni bab ni Abbad berkata, ni Aus bin Abi Aus ni, dia kata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu kolam, ke kolam satu kaum, dan Musaddad tak ada sebut Midha'ah dan Kizamah tu tak ada sebut. Pada tu dia pun ambil air sembahyang dan sapu na'laihi wa qadamaihi, sapu dua selipar dia dan kakinya, sapu kaki, sapu selipar dan kaki. Lagu mana? Ni bab ni tak ada tajuk ni, bab saja, oleh kerana dia ada kaitan, ada kena mengena juga dengan hak sebelum pada ni. Ni dalam kitab-kitab hadis ni dia selalu kita akan jumpa lagu ni. Bab tak ada tajuk. Bab yang tak ada tajuk ni mengikut ulamanya dia seperti fasal bagi sesuatu bab. Dalam setengah-setengah kitab kemudian lagi dia ada bab, ada fasal. Kitab dipanggil kitab, lepas tu bab, lepas tu fasal. Ni bab yang tak ada tajuk ni dia seperti fasal bagi bab sebelumnya. Mana pecahan bab sebelumnya. Gitulah. Sebab apa? Sebab hadis dia ni walaupun nampak berbeza daripada hadis sebelumnya, tapi dia ada kaitan. Sebab itu Imam Abu Daud sengaja buat lagu ni. Begitulah juga Imam Bukhari pun buat lagu tu juga. Kalau ada kaitan dengan sebelum pada tu,
dia akan buat bab tanpa tajuk gini. Sekali kita tengok di sini, kita tengok Nabi SAW sapu selipar dan kaki dia, mana tidak basuh. Sini tak ada sebut stokin, tak ada sebut stokin ke apa. Imam Abu Daud nak cerita hak dalam hadis ni sebut sapu selipar dengan kaki itu dalam keadaan kaki itu berstokin, sekali dengan stokin. Sebut dengan hadis sebelum pada ni, iaitu Nabi SAW sapu atas stokin bersama wan na'lain, stokin bersekali dengan selipar. Bukan stokin saja, stokin hak ada selipar, sapu atas stokin hak lagu tu. Hak ni pun bukan sapu kaki, bukan sapu selipar tu dah. Inilah dia nak cerita, ada kaitan dengan sebelum pada ni. Pada sapu selipar dan kaki dia tu, dalam keadaan kaki dia tu ada stokin, mana ada kaitan dengan bab sebelum pada ni. Kita tak boleh pisahkan. Sebab kita tak boleh terima sapu selipar dan kaki saja. Tak boleh lagu tu semua terima. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau kita kata ini untuk tajdid wudu atau wudu alal wudu. Wudu alal wudu, orang tu ada air sembahyang dan dia tak batal lagi air sembahyang. Dia ambil air sembahyang pula saja. Ambil air sembahyang pula. Boleh nak sapu. Masalah di sini dengan makna orang yang sudah ada wudu untuk tajdid wudu saja. Dua pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang pertama tu, hadis ni kita kena campur dengan hadis sebelum pada ni, iaitu ada stokin di kaki dia. Bukan kata kaki kosong lepas tu selipar pakai sapu gitu. Hak tu tak boleh. Yang pertama tadi ada stokin sekali dengan selipar. Yang kedua, sapu ni untuk tajdid wudu atau wudu alal wudu. Dalam masalah wudu alal wudu, tu yang kedua. Yang ketiga, masahah dengan makna ghasala juga. Sebab mengikut bahasanya, masahah ni ada juga dengan makna ghasala, ghaslan khafifan. Yang ni basuh ringkas benar, basuh sikit benar, tidak kata basuh banyak. Itu maksudnya. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat kata kalau kita terima hak ni pun, kita terima hadis ni, kita terima hak ni hak dulu. Hak terkemudiannya Nabi SAW beringat benar suruh basuh biar molek ni. Sehingga sebelum pada ni kita sudah jumpa dah Nabi SAW bertempik daripada jauh lagi. Wailul lil aqab minan nar. Dia suruh basuh molek tapak kaki tu. Kalau sapu mana nak kena molek apa ni tumit tu? Tumit tu tidak kena lah kalau sapu. Ataupun kalau kena pun tidak rata molek. Dia menjadi bercanggah dengan hadis tu pula. Dengan sebab itu hak ni gugur. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, hadis ini dipertikaikan lagi ni. Hadis ini dipertikaikan lagi. Ada setengah ulama kata dia tak sahih, tak sahih ni. Dia kata Ya'la, ni perawi ni. Cuba kita tengok. Musaddad dan Abbad, dua orang ni. Abu Daud ambil daripada dua orang tu, Musaddad dan Abbad. Dua orang ni ambil daripada Hushaim. Hushaim ambil daripada Ya'la bin Atha daripada ayahnya. Ya'la bin Atha daripada ayahnya. Ayahnya tu iaitu Atha al-Amiri. Ibnu Hibbannya kata dia ni thiqat. Syu'bah kata daripada Ya'la bin Atha. Tak apalah tu. Abul Hasan Al-Qattan kata majhulul hal. Dia ni tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui keadaannya. Lepas tu tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia kecuali anak dia saja. Siapa dia? Ya'la ni saja. Tak ada orang lain. Kalau dua orang ada boleh hilang juga. Jahalah dia tidak jadi majhul lah dia. Ni tak. Seorang tu. Anak dia seorang je ada yang meriwayatkan daripada dia. Orang lain tak ada. Apa setara mana orang dia ni? Tak ada orang nak terima hadis dengan dia. Kalau lah dia orang molek, orang baik, orang pandai, orang cukup syarat, apa orang tak sengaja. Hal tu yang orang perhatikan. Dan Imam Zahabi pun setuju. Imam Zahabi setuju dengan Abul Hasan Al-Qattan saat ni, bahawa tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia, daripada ayah dia ni kecuali dia ni saja. Ya'la ni saja hak yang meriwayatkan daripada Atha ni. Lepas pada tu mana dipertikaikan lah sanad dia ni setengah ulama pertikaikan. Lepas pada tu ni Imam Abu Daud ni dia ada cara dia sendiri dalam kitab dia ni. Dia ada cara dia sendiri berbeza daripada kitab lain.
Wa qala Abbad. Apa ni Abbad berkata raaitu Rasulullah. Abbad ni dah tengok nak Rasulullah ke pula? Dah. Kalau cuba kita perhati. Wa qala Abbad raaitu Rasulullah. Abbad berkata saya telah melihat Rasulullah. Abbad tu sendiri kau. Abbad ni tok guru pada Abu Daud. Takkan dah umur dia berapa? Dah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ni Abbad nak cerita sebab Imam Abu Daud ni ambil daripada dua orang kan, daripada Musaddad dan Abbad. Daripada Musaddad dan Abbad. Hak mengikut riwayat Abbad itu, yakni Aus bin Abi Aus ni ada kata gini, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Aus bin Abi Aus ni. Hak cerita ni. Tapi dalam riwayat Musaddad hak sebelum pada ni. Kan? Aus bin Abi Aus akhbarani Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala na'laihi wa qadamayhi. Sekat tu. Hak tu adalah lafaz bagi riwayat Musaddad. Bukan lafaz bagi riwayat Abbad. Hak riwayat Abbadnya raaitu Rasulullah. Tu beza tu, dua tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a dengan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza. Sebab kalau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan irsal. Boleh jadi hadis ini hadis mursal. Kalau mursal, tidak berapa kuat tu. Sungguh-sungguh ulama tak sepakat hadis mursal. Boleh jadi dia sendiri tidak tengok. Ini cerita yang dia dengar daripada orang lain. Boleh jadi. Walaupun dengan anna begitu. Tapi kalau ra'ai itu jelas dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lepas tu riwayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kolam satu kaum ni Midha'ah, maksudnya Midha'ah ni. Hak ni Musaddad tak ada sebut Midha'ah dan Kizamah ni, tak ada sebut tu dalam riwayat dia, tak ada. Tak ada. Kemudian mereka bersepakat, kedua-dua perawi tadi, Tok Guru Imam Abu Daud tadi sepakat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan dia sapu selipar dia dan kaki dia. Sapu selipar dan kaki. Hak tadilah. Hak tadi juga. Kesimpulannya hak kata sapu selipar saja tu tak ada orang yang kata boleh. Sapu selipar saja. Ada salah lagi hak tadi. Maksud sapu di sini tapi tidak sesuai dengan sapu. Sapu di sini kita kena pakai dengan makna basuh. Basuh selipar dan kaki itu makna tidak pecah selipar, basuh kaki. Sekali dengan selipar basuh. Boleh jadi juga. Tapi dengan makna masalah itu dengan makna ghasalah juga. Itu satu lagi makna yang disebutkan oleh ulama. Tetapi nak kata kalau sapu selipar saja, tak ada. Sapu khuf ada. Sapu stokin ada juga. Sebab tadi walaupun ada kebanyakan yang kata kalau stokin itu nipis tak boleh, itu suku pasar. Tapi sapu stokin ada. Tapi kalau sapu selipar saja ada? Tak ada. Tak ada ulama kata lagu tu. Lepas tu hadis ni. Hadis ni sebab Abu Daud buat tu lah. Bab tak ada tajuk. Bab tak ada tajuk ni mana ada kaitan dengan sebelum pada ni. Jangan kita putuskan hubungan dengan sebelum pada ni. Kalau kata pakai selipar tu, sapu kaki tu dalam keadaan kaki tu berstokin. Tu maksudnya. Support jangan ada putus hubungan dengan hak sebelum pada ni. Itu makna dia. Begitulah juga jumhur ulama faham lagu tu. Adapun kalau sapu selipar saja tak ada. Tak ada. Siapa pun terima tak ada. Sebab itulah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah pun kata kalau stoking tu sekali dengan selipar tak apa. Sebab boleh jalan dengan selipar ke sejauh mana pun tak apa. Muka alik bawah tu kerah kan? Alik bawah tu. Boleh sapu lagi. Lepas tu kalau tak ada selipar, tu pun ada khilaf lagi. Stoking saja boleh lagi sapu. Setengah-setengah stoking lah. Boleh lagi sapu. Tetapi kalau selipar saja tak ada. Ni hadis ni ada. Hadis ni ada, ulama pakai lagu tadi. Beberapa makna tadilah seperti ada sudah sebut. Babun kaifal mashu. Bagaimana sapu? Bagaimana menyapu khuf tu, bagaimana kaifiatnya? Habislah situ sekat itulah dulu.